Bukanlah kata benda ni. Soalan, "Man rabbuk?" Siapa tuan kamu? Allahu Rabbina. Allahu Rabbi. Oh, soalan. Dahlah soalan mudah, soalan bocor pula. Mudah satu ada, soalan bocor pula. Boleh jawab. Kita ngapalah. Kita dengar sokmo kan orang ketika talqin tu kan, dengar sokmo. Boleh jawab lah. Dah. Orang yang benar-benar mengenal Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang hakiki. Orang yang benar-benar mengenal Allah sebagai Rabb. Mar Rabbuk, siapa Rabb bagi kamu? Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja bagi Allah. Allah Rabb, Allah Tuhan bagi sekalian alam. Rabb. Rabb lain makna. Ilah lain makna. Sekarang ni pertanyaan, siapa Rabb bagi kamu? Siapa Tuhan bagi kamu? Rabb, Tuhan ni asasnya adalah keesaan pada perbuatan. Barulah kenal Allah sebagai Rabb. Dengan bahawa semua yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah. Itu baru kenal Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Kalau mensyirikkan Allah pada perbuatan, tak nak jawab langsung lah tu. Tak benda lah, habis cerita lah tu. Kalau mensyirikkan Allah pada perbuatan. Sebab asas kepada tauhid rububiyah, Allah Rabb, Allah Tuhan adalah mengesakan Allah pada perbuatan. Mengesakan Allah pada perbuatan. Kalau mensyirikkan Allah pada perbuatan, habis cerita lah. Ada orang buat bandingan. Buat bandingan macam mana? Buat bandingan dia kata macam jam. Ketika tidak ada bateri jam, kita kena pulah tepi tu supaya jarum dia bergerak untuk kita letak time masa yang betul kan. Lepas daripada kita bubuh obat dia tu, obat jam, maka adakah kita perlu lagi pulah? Kita tak perlu pulah dah. Kita tak perlu pulah dah. Sebab apa? Sebab baterinya sudah ada. Maka jarum jam tu akan bergerak sendiri. Zahirnya gitulah ikhtiar usaha kita kan. Ketika jam mati, bateri mampu, kita kata kong pun. Kita pun buang bateri, tapi kita nak betulkan jarum jam tu, kita kena pulah lah. Tapi bila kita bubuh je bateri, maka jarum jam tu akan bergerak sendiri, tak payahlah kita pulah lagi. Sama juga Allah Ta'ala. Allah letak dah tenaga di kita kan. Tenagalah yang menggerakkan tubuh badan kita sendiri, bukan Allah dah. Gitulah orang panggil. Jatuh macam jam tu lah. Itu mensyirikkan Allah pada perbuatan. Sekutu perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Tu tak ada benda tu. Ada ni. Itulah Mu'tazilah Qadariyah. Mensyirikkan Allah pada perbuatan. Jadi mensyirikkan macam mana? Bekerjasama separuh-separuh. Mana Allah Ta'ala ni, perbuatan Allah letak kudrah, tenaga, keupayaan di tubuh hamba. Lepas tu tenaga keupayaan di tubuh hamba tu makhluk juga. Makhluk keupayaan ni lah yang menggerakkan tubuh badan hamba. Jadi Allahnya separuh, makhluknya separuh. Itu dia panggil mensyirik, mensekutukan Allah pada perbuatan. Lucu Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Sebab apa? Sebab perbuatan bukan hak dia belaka. Lucu Allah sebagai ilah, sebagai sembahyang yang sebenar, yang bersifat dengan istighna, yang bersifat dengan iftikar. Yang maksud dia bersifat iftikar Allah adalah wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayah. Maksud dia bawah iftikar. Apabila keesaan Allah pada perbuatan, sekalian makhluk berkehendak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba bukan keesaan Allah pada perbuatan. Perbuatan Allah hanya letak kuasa
keupayaan di tubuh hamba, lepas tu bukan perbuatan Allah lagi dah, perbuatan kekuasaan, keupayaan letak di hamba. Masa di hamba ada kekuasaan tadi, hamba sudah tidak berkehendak kepada Allah, hamba hanya berkehendak kepada keupayaan makhluk yang Tuhan letak di hamba. Maka lucu Allah sebagai ilah, sebagai sembahan sebenar, kerana lucu sifat iftikar. Lepas tu nak jawab macam mana Allahu Rabbi? Pegangannya terpeso mensyirikkan Allah, amal ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan nak jawab Allahu Rabbi ni di alam barzah. No, di khatimah ni macam mana? Di kesudahan ni macam mana? Dah. Akidah terpeso, amal ibadah kosong, tak nak terima, sepenuhnya dengan dosa-dosa. Macam mana nak kekal iman di kesudahan? Kalaulah berpegang dengan akidah yang salah, walaupun tak hukum kafir, amal ibadah Tuhan tak terima belaka, tak ada pahala, yang ada hanya dosa semata-mata. Jadi macam mana nak berhadapan dengan khatimah atas dunia masa nak mati? Ni nak cerita bab soal jawab dah ni. Kalau mati kufur, izabillah, tak ada benda dah, habis dah. Waktu kata kena molek tu, Allah kata ni macam-macam. Orang mengajar pun serendar. Soal pelik-pelik, bab qada. Saya bab pengalaman pelik-pelik qada ni lepas. Dulu-dulu pun tak reti nak jawab juga. Reti nak jawab bab qada ni, reti nak jawab. Sebab apa? Sebab kita ngaji sejalan je. Kita ngaji sejalan je. Faham, pegang. Saya tak salah lah. Baik jahat hak Allah Ta'ala berlaku, dah kita pegang. Yang berlaku semuanya perbuatan Allah berlaku. Hamba tak ada apa perbuatan pun, gerak-geri hamba pun perbuatan Allah. Dah kita pegang, dah tak soal pun. Ni soal macam tadi, gerak-geri hamba dah ya Allah buat dah, sebab Allah letak dah tenaga di hamba. Macam kita letak bateri di jam tu lah. Bila letak bateri, jam tu akan bergerak tanpa kita pulas dah, sebab ada dah. Nenek ada bateri, kuasa tu ada dah. Sekarang Tuhan tak dah kuasa di hamba kan. Dah payah Allah dah hamba dah sendiri. Allah kata, nak pergi kok mana tu? Jadi tukang ngajar pun, ni cerita ustaz lain ni, dia baru mengajar. Tak nak jawab kok mana kata. Itu benda gaib. Kena cerita awak ni mensyirikkan Allah ni. Khilaf ulama kafir atau berdosa besar. Begitu je. Tanya lalu dahi. Tak reti ni duduk masjid sama orang tua dah, ayah haji, akidah terpesong salah. Bukan setanya dahi gitu, tapi mana cerita kita nak kait usul apa benda gitu. Usul korek bab qada ni, kalau hak teguh hak bekeng, bulat matalah kena marah. Bulat mata. Apa? Faham, pegang sudah lah. Hak jahat Tuhan kodokkan juga. Tak apa Tuhan kodok jahat. Boleh kena jekah kan? Kena jekah kan? Sebab apa? Tak payah dah kok soal tu. Faham, pegang. Kenapa Allah pergi kodok kat perkara jahat? Mungkin naik jumpa Tuhan tanya diri. Tanya. Tak boleh jawab ke? Kita nak jawab kok mana kita hamba? Kita tanya Tuhan diri, nak tanya sangat. Kalau tak boleh jawab tu, memang tak boleh jawab. Ada hak dia. Tak nak jawab. Cuma setakat ada hikmah lah Tuhan jadikan. Hikmah apa? Tuhan kodokkan benda jahat. Ni memang benda jahat. Hikmahnya apa? Orang kafir Tuhan jadikan kafir tu daripada lahir sampai ke mati. Lepas tu masuk neraka kekal selama-lama dalam keseksaan. Hikmahnya apa? Orang nak tanya pula. Dah, tak ada peluang dah kafir tu. Kekal seksaan selama-lamanya. Apa hikmah? Apa kebaikan di sebaliknya? Nak tanya. Tanya Allah lah. Dia kalau usul-usul perkara ni kok sesaat jawapan dia. Kalau orang baru mengajar perkara ni tempat-tempat baru pula. Yelah, tempat-tempat baru tu bukan tempat baru ada kuliah sebenarnya. Bukan tempat baru ada kuliah. Tempat kuliah hak lama dah. Tempat kuliah hak lama dah.
Tapi bab pegangan pun tak lepas, bab pegangan pun tak lulu. Ya kan? Itu tadi buat contoh saja tu. Buh bateri jam, maka jarum tu bergerak tanpa perlu kita pula. Jadi Tuhan letak dah tenaga dia hamba, tenaga yang menggerakkan hamba tak payah Allah dah. Macam mana pula hak bergeraknya jarum jam tu? Siapa yang buat? Allah yang buat ke bateri yang buat? Masa kita pulah dengan jari kita tu kan, jarum tu kan kita pulah dengan jari kita, jarum tu pun bergerak. Kemudian lepas kita berbateri jam, jarum tu bergerak sendiri. Kita tak pulah dah. Masa kita pulah tu, bergerak jarum jam tu, siapa yang gerakkan jarum jam? Kita sendiri dah lah. Kita sendiri bekas. Lepas tu, lepas berbateri tu, jarum jam pun bergerak sendiri. Jarum jam bergerak sendiri mana apa? Bergerak sendiri tanpa Allah yang gerakkan. Habis pula situ lagi. Yelah zahirnya jarum jam tu kita pulang, dia bergerak lah. Tapi bergerak jarum jam tu qada-qada. Gerak jari kita ni pun qada-qada. Ada ni? Kita gerak jari kita, hak tepi jam tu pun gerak qada-qada, bukan hak kita. Bila tepi bulat tu bergerak, dalam tu dia sama dia pun bergerak. Qada-qada, bukan turut, bukan sekali. Sekarang tangan jari kita berpusing buat gini, maka benda yang ada di jarum jam tu berpusing juga. Berpusing tu bagaimana? Mari daripada jari kita. Dah. Kotak. Hak Tuhan belaka. Lepas benda tu berpusing, maka dia ada sambung ke dalam kan. Hak dalam pun bergerak, jarum jam pun bergerak. Kotak belaka. Pegangan kita. Bateri jam, bateri baru. Padahal jarum tu bergerak dengan sendiri, bukan dengan sendiri. Allah yang qada-qadakan. Dah kata sendiri tu, sendiri dia makna kita dah usaha pula. Tu makna sendiri. Tapi hakikatnya qada-qada. Kalau kata jarum tu bergerak sendiri pun tak salah. Tapi pegang kita, sendiri mana apa? Sendiri makna Tuhan tak buat. Siap Tadi kata sendiri. Sendiri makna kita tak payah pula. Itu makna sendiri. Tapi masa kita pula, jarum bergerak, qada dan qadar. Lepas kita berbateri, kita tak pula dah. Jarum bergerak, qada dan qadar. Itu pegangan kita ni. Tak payah dah. Allah letak dah tenaga di bateri. Allah letak dah tenaga di bateri. Maka tenaga di bateri itulah yang menggerakkan jarum jam. Itu pun akidah yang terpesong, mengsyirikkan Allah pada perbuatan. Lucu Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang hakiki. Nak jawab Allahu Rabbi macam mana? Jadi pelik-pelik jadinya. Orang Islam duduk masjid berjemaah 5 waktu, pergi pada bab pegangan lucu. Mensyirikkan Allah pada perbuatan. Tak ada dah lah, tak ada tauhid dah. Ini. Tanya berkaitan dengan maka bertanya kedua daripada tauhid dan agama dan risalah. Risalah ni kerasulan lah. Risalah ni kerasulan. Tanya daripada tauhid. Ada. Disebut atas tu kan? Maka bertanya kedua munkar dan nakir daripada tauhid. Tauhid mana ni? Tauhid pada zat, tauhid pada sifat, tauhid pada perbuatan. Tauhid pada perbuatan. Orang yang ada tauhid pada perbuatan lah, boleh tanya mar rabbuk, boleh jawab Allahu Rabbi ataupun Rabbi Allah, boleh jawab. Orang yang ada tauhid pada perbuatan. Jadi soalannya soalan tauhid. Tapi pertanyaannya mar rabbuk. Siapa Tuhan kamu? Tuhan yang hakiki itu siapa? Allah Ta'ala Tuhan yang hakiki. Tuhan yang hakiki macam mana? Perbuatan dia belaka. Bahawa Tuhan yang hakiki. Barulah kita berpegang dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Suratul Fatihah. Dia panggil suratul asas, menjadi asas agama. Tak ada tauhid suratul Fatihah, tak ada lah. Ada.
Baca Fatihah comel hukum tajwid, hukum fiqh sekalipun, tapi tidak berakidah dengan akidah suratul Fatihah, ada. Semayang Tuhan tak akan terima. Fatihah tu akan laknat balik orang yang berpegang tanpa berakidah dengan suratul Fatihah. Jadi soalan tauhidnya apa? Marabbuk. Soalan agamanya apa? Wa madinuk. Soalan risalah kerasulannya apa? Wa man nabiyyuk. Tu. Tapi soalan tauhidnya apa? Marabbuk. Itu soalan tauhid. Dia panggil soalan tauhid marabbuk tu. Sebab pertanyaan barzah ni, pertanyaan barzah bertanya hak berkaitan dengan tauhid, bertanya berkaitan dengan akidah, tanya berkaitan dengan tauhid, tanya berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan pegangan. Hak persoalan barzah ni. Jadi dimulai persoalan tauhid akidahnya apa? Marabbuk. Siapa Tuhan kamu? Sebab persoalan barzah ni kata setengah, dia akan tanya persoalan i'tiqad sekaliannya. Dia akan tanya persoalan i'tiqad sekaliannya. Ada setengah mengatakan malaikat akan tanya persoalan setengah daripada persoalan i'tiqad. Persoalan barzah ni kata setengah, ditanya akan persoalan tauhid sekaliannya. Setengah mengatakan ditanya adalah berkaitan dengan sebahagian daripada i'tiqad. Sebab apa? Sebab barzah kira i'tiqad ke iman. Ada. Jadi persoalannya persoalan bab i'tiqad, persoalan berkaitan dengan iman, tapi persoalan pertamanya persoalan tauhid, marabbuk, siapa Tuhan kamu? Apa tauhid di situ? Tauhid pada zat, tauhid pada sifat, dan tauhid pada perbuatan. Orang Islam ni memanglah mentauhid ke Allah pada zat. Tak ada Tuhan 2, 3, tak ada orang Islam ni. Tetapi tauhid pada perbuatan, Tuhan buat bahagian dia, makhluk buat bahagian dia. Tuhan kerja-kerja dia, makhluk kerja dia sendiri. Tuhan beri keupayaan dah kan, Tuhan beri tenaga dah kan, maka alah buat sendiri je lah, tak payah Allah dah. Allah ada benda tu. Tapi pada zahirnya macam mana? Pada zahir ni memanglah makhluk buat sendiri. Orang kita nampak klik-klik depan mata ni, semua makhluk buat sendiri. Zahirnya gitulah. Gerak diam kita buat sendiri. Gerak diam kita ni bila kita ada tenaga. Tenaga ni mari daripada kita makan minum. Bukan gitu? Bila kita tak makan, tak minum, tenaga kurang, nak buat kerja pula tidak berat dah. Tengok bulan Ramadan. Bila tak makan, nak buat kerja berat-berat tak boleh dah. Sebab apa? Sebab letih dah, sebab tak makan. Kalau kerja hari biasa boleh sebab makan, maka bertenaga, boleh buat kerja. Bulan puasa tak makan, kemudian tak boleh nak buat kerja berat-berat lah. Zahirnya kita bertenaga kerana mari daripada makanan. Bila kita bertenaga, kita boleh buat kerja. Kalau kita tak makan, tidak akan ada tenaga. Bila tidak ada tenaga, tak boleh buat kerja. Zahirnya mari mana tenaga? Makanan. Berpegang makanan yang menjadikan tenaga kita. Siap. Bila kita bertenaga, kita boleh buat kerja. Bila kerja, kita bertenaga. Adakah tenaga tu buat kerja? Dah. Allah Ta'ala. Tenaga buat kerja sendiri. Habis ya? Lucu tauhid pada perbuatan, lucu kita berpegang Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang hakiki, lucu Allah sebagai ilah, sebagai sembahyang sebenar, lucu sifat iftikar bagi Allah, bagi sembahyang yang sebenar. Kalau mensyirikkan Allah pada perbuatan, persoalan barzah, persoalan i'tiqad, persoalan iman, persoalan barzah. Waktu kita kena mati molek bab i'tiqad, bab iman tu. Kemudian bila i'tiqad iman kita sebenar, nak kuat pula, mari daripada amal ibadah zahir dan batin sempurna. Oh, cerita bab amal ibadah sempurna zahir dan batin. Untuk mengkuatkan iman, untuk mengkuatkan i'tiqad, untuk mengkuatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada iman dan tauhid, barulah boleh jawab persoalan tauhid, persoalan akidah yang akan ditanya oleh Munkar dan Nakir.
Dan keduanya malaikat itu iaitu permulaan fitnah, kemudian daripada mati.